Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. وصفيه من خلقه وحبيبه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الأمة وجاهد في الله حق جهاده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آله الطيبين وأصحابه الهادين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang barakah ini dapat lagi sama-sama kita menunaikan salat fardu subuh secara berjemaah dan sama-sama kita duduk dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah berkati, Allah rahmati dan Allah lindungi kita insya-Allah. Pada pagi ini kita tak menyambung kitab sebab saya tertinggal kitab. Kita ambil daripada beberapa ayat daripada surah Fatir sebagai peringatan kepada kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa hum yastarikhuna fiha Rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkara wa ja'akumun nadhir fadhuku fama lidh-dhalimina min nasir. Yang bermaksud, dan mereka menjerit dalam neraka Jahannam apabila ahli neraka, orang-orang yang kufur, yang engkar kepada Allah Subhanahu wa taala, disiksa dalam neraka Jahannam. Yastarikhuna fiha, mereka menjerit sambil berkata, Rabbana akhrijna na'mal salihan, wahai Tuhan kami, keluarkan kami, na'mal salihan, kami nak beramal soleh, ghairal ladzi kunna na'mal, bukan amalan yang telah kami lakukan di dunia. Ini adalah siri-siri penyesalan orang-orang yang engkar. Bermula daripada apabila melihat malaikat maut ketika mereka hendak mati, mereka sudah menyesal. Seperti mana yang Allah sebut dalam surah Al-Munafiqun, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Dan infaklah sebahagian daripada rezeki yang telah kami berikan kepada kamu sebelum datangnya malaikat maut. Lalu salah seorang kamu berkata, Rabbi, wahai Tuhanku, kenapa engkau tidak memberikan kepada aku waktu yang singkat untuk beramal soleh, untuk bersedekah dan untuk menjadi orang-orang yang soleh, menjadi orang-orang yang beramal di kalangan orang-orang yang taat kepadamu. Kemudian siri yang kedua, siri penyesalan
bila mereka minta kembali. Tadi minta masa sikit lagi, sedangkan masa yang sudah diberikan sangat banyak. Ciri yang kedua, minta kembali ke dunia, seperti mana yang disebut dalam ayat 99 surah Al-Mu'minun, di mana Allah sebut hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un, bila datang kematian kepada salah seorang daripada mereka meminta kepada Allah, rabbirji'un, wahai Tuhanku, kembalikan aku ke dunia. Ada seorang ulama salafus soleh, Sufyan bin Uyainah, di mana Sufyan bin Uyainah ada buat kubur buatan dekat belakang rumah, buat kubur buatan. Tuan-tuan boleh buatlah satu depan rumah, kubur apa panggil, replika, bukan replika, apa, simulasi, simulasi kubur. Ada tabut ni peti mayat, bukan peti, apa, kotak, apa, keranda, ada kain putih. Ini dibuat oleh Sufyan bin Uyainah. Apabila dia rasa lalai, dia teringat dunia dalam ibadahnya. Kita ingat dunia dalam ibadah ni biasa, tapi bagi mereka luar biasa, abnormal, tak normal ingat dunia dalam solat. Rasa teringat dunia je, terus masuk ke dalam kubur simulasi tadi, dan dia tutup semua, gelap. Dia bayangkan dia sudah mati. Bila dia bayangkan dia sudah mati, dia baca yang tadi tu, yang Allah sebut bagaimana keadaan orang yang sudah mati. Rabbirji'un, Tuhanku kembalikan aku. Dia pun menjerit, Tuhanku kembalikan aku, Tuhanku kembalikan aku, Tuhanku kembalikan aku. Dia pun terus bangun, buka tempat tutup kubur tadi. Ya Allah, aku masih lagi dalam dunia, aku ada peluang untuk beramal, aku kena beramal. Ini sebagai booster, semangat dia untuk beramal, untuk tidak ada dalam hatinya dunia semasa beribadah. Mungkin kita taklah sampai nak buat simulasi, beli kain kafan cukuplah, suruh bini ikat, kalau perempuan suruh suami ikat. Duduk situ, bayangkan, masuk dalam hidung, semua kan ikat. Ini yang dibuat oleh salafus soleh. Sebab kita di dunia tak rasa, tak khusyuk, ingat dunia, lalai, biasa, tak rasa menyesal, tak rasa bersalah. Ada seorang salafus soleh, dia tertinggal sembahyang isyak, tertinggal sembahyang isyak di masjid, bukan tak buat sembahyang isyak, tak sempat, tak tahulah dia apa kerjanya, kata orang Perak, tak tahulah, sibuk berbenar. Dia menyesal. Apa dia buat? Dia sembahyang isyak 27 kali. Sembahyang isyak 27 kali. Kerana kita tahu kan, Nabi sebut salatul jamaah afdalu min salatil fadhi bi 27 darajah. Sembahyang jemaah 27 kali ganda daripada sembahyang berseorangan. Dia buat 27 kali. Sampailah dia tertidur lepas sembahyang penat 27 kali. Kita sembahyang isyak 4 rakaat, balik rumah pun rasa penat dah. Ini 27 kali. Tertidur. Dalam mimpi dia jumpa dengan kawan-kawan seperjemaahan. Seperjemaahan. Mana sekali sembahyang Jumaat selalulah. Geng-geng Jumaat. Ini tuan-tuan semua ni geng-geng seperjemaahan lah ni. Geng-geng jemaah masjid TTDI At-Taqwa. Dia jumpa, dia orang tengah naik kuda, berlumba.
Tapi dia tak boleh nak lawan, tertinggal. Walaupun isyak tadi dia buat 27 kali, nak bagi sama dengan yang pergi masjid berjemaah. Dia kalah juga. Kawan-kawan dia kata tak sama, walaupun kau cuba nak sama, kita tak sama. Dia pun bangun menangis dia. Itu salafus soleh. Kerana bagi mereka, laisal musabu man faqadal habiba wa innamal musadu man faqadas sawaba. Bukanlah musibah itu orang yang kehilangan kekasih, tetapi musibah itu orang yang kehilangan pahala. Ini supaya kita tidak menyesal di sana. Lebih baik kita menyesal di sini. Kalau dah macam yang ayat saya sebut tadi, dah menjerit dalam neraka, habis. Biar kita menjerit di sini. Ada satu kisah di Syria, Dimashq, kisah yang terdahulu juga. Seorang lelaki yang separuh umur berapa? 30 bukan? Dalam umur 50. Separuh abad. Bawa anak perempuan dia. Dulu saya tak pernah pergi masjid ni, tapi ini ceritalah. Masjid Umawi, Masjid Imam Nawawi, dia dikelilingi dengan pagar. Mereka ada satu masa tutup, tak boleh keluar. Jadi si anak perempuan ini ikut bapak dia. Jangan tanya saya siapa mak dia, mana mak dia, jangan tanya, saya tak tahu. Kan? Dia ikut bapak dia. Bila bapak dia keluar habis sembahyang, dia tertinggal dalam Masjid Umawi Syria, Masjid Imam Nawawi. Bila dia tertinggal, maka dia pun kena tunggulah esok pagi baru buka masjid. Ini zaman dulu punya cerita kan. Jadi dia pun takut pun ada, tapi taklah takut sangat dekat masjid. Cuak pun ada, bimbang pun ada, handphone semua tak ada zaman dulu. Akhirnya ada seorang siak masjid muda bantu dia, tak apa cik kan, esok boleh keluar, tapi malam ni tidurlah di bilik sekian-sekian. Dia bagilah bilik. Dia pun takut juga tengok orang, ialah first time kan, orang lelaki kan duduk kat masjid. Dia pun duduk dalam bilik tu. Bermula daripada pukul 12 lebih kurang lah, sampai subuh, setiap setengah jam ada bunyi orang menjerit. Ini bukan cerita hantu, setiap setengah jam daripada pukul 12 sampai subuh ada orang menjerit. Ya, setiap kali menjerit dia pun terjaga. Kalau tak ada orang menjerit pun kita risau kan, tidur tempat yang terasing yang jarang kita pergi. Lagi-lagi ada orang menjerit, confirm tak tidur tunggu, memang menanti masa, menghitung detik bila nak subuh. Bila pagi esok, alhamdulillah tak ada apa-apa yang berlaku, cuma dengar jeritan sahaja. Lepas subuh, ayah dia pun datang. Dia ceritalah apa yang berlaku. Masa nak keluar tadi, pemuda tadi yang bagi tempat tidur tadi, dia datang. Pakcik, semalam ni saya minta maaf banyak. Sebenarnya saya yang menjerit. Kenapa? Kena sawan ke? Kena rasuk ke? Tak, dia tunjuk ke 10 jarinya terbakar. 10 jari terbakar, hangus. Apa yang berlaku dia? Masa tengah malam, syaitan goda aku untuk apa-apakan anak pakcik. Jadi aku rasa nak buat, tapi aku takut pada Allah. Aku nyalakan api. Kalau kau sanggup, kalau kau dapat hadap api ni, okey, on maksiat. Dia pun bakar jari yang pertama, ibu jari, menjerit panas. Dia buka, dia pasang api besar-besar, panas. Dia pun lega. Setengah jam nafsu datang lagi. Benda berdua kan.
Kita jangan nak komplain ataupun salahkan dia. Benda berdua kita pun tak tahu macam mana. Kalau tuan haji lah duduk berdua dengan janda contohnya, tak tahu apa yang berlaku. Nampak je soleh ustaz ataupun siapa, tak tahu. Kita tak pernah berhadapan dengan situasi begitu. Berdua, perempuan muda, laki muda. Laki tua pun bahaya, apatah laki muda. Nafsu. Lepas setengah jam, nafsu dia pun datang balik, syaitan pun goda balik. Dia pun kata, kalau kau dapat hadap api dunia ni, sila. Dia pun bakar lagi jari kedua. Sampailah pagi habis terbakar ke 10 jari dia. Jadi pak cik tadi dengar pun terharu. Anak dia selamat, tak ada apa-apa. Dia kahwinkan dengan lelaki tadi. Jadi itu sebenarnya adalah salah satu cerita. Banyak lagi cerita tentang mereka salafus soleh bila rasa ada keinginan nak buat maksiat, mereka akan nyalakan api, mereka akan letak dalam api tadi. Kalau kau mampu api dunia, silakan hadap. Karena kita tahu dahsyatnya api akhirat yang Nabi sebut dalam hadis sahih Bukhari, narukum hadhihi juz'un min nar min sab'ina juz'an min nari yaumal qiyamah. Api kamu ini, api di dunia 1/70 daripada api hari kiamat. Sangat panas. Sebab tu Allah cerita pada kita, mereka menjerit, yastarikhuna fiha, mereka menjerit, mereka minta supaya dapat keluar. Tapi apa jawapan Allah? Awalam nu'ammirkum, bukankah aku telah beri umur kepada kamu? Umur, awalam nu'ammirkum, dah bagi masa. Ma yatadzakkaru fihi man tadzakkara, masa tadi, umur tadi sudah cukup untuk kamu jadikan sebagai peringatan bagi sesiapa yang ambil peringatan. Tapi kita lalai. Waja'akumun nadhir, telah datang Rasul, peringatan daripada Rasul. Kata ulama, antara nazir, peringatan, ialah tanda-tanda penuaan. Antara nazir dalam ayat 37 surah Fatir ini adalah tanda-tanda penuaan. Sebab tu kita dilarang untuk menghilangkan tanda-tanda penuaan. Nak suntik botox, nak bagi hilang kedut ke, ataupun kita nak hitamkan rambut yang putih, dilarang. Nanti kita takut tak sedar diri, kan? Tak sedar diri. Sebab tu bila Nabi SAW jumpa Abu Quhafah, ayah kepada Abu Bakar, tengok rambut dia dah beruban, Nabi kata ghayyiru haza wa jannibus sawad. Boleh kita nak warnakan dengan warna inai, boleh, tapi hitam jangan. Hitam untuk orang muda je, macam saya. Itu tambahan, tak ada kena-mengena. Maknanya kita dilarang kedut-kedut ke, kita redha je. Seperti mana yang Allah sebut dalam ayat 119, di mana iblis bersumpah akan menghasut manusia supaya ubah ciptaan. Dia tak redha dia tua. Dia tak redha. Itu di antara bentuk-bentuk kita tak redha tua. Duka cita, sedih. Tuan-tuan kebanyakan sini tua. Sedih tak tua? Tak kan? Alhamdulillah, dapat panjang umur, bersyukur. Orang lain tak sempat tua kerana dah mati. Maknanya dalam Quran Allah sebut wala amurannahum falyughayyirunna khalqallah. Syaitan bersumpah, aku akan perintahkan manusia falyughayyirunna khalqallah, supaya mengubah ciptaan Allah. Ubah gigi ke, rambut ke, kening ke, hukumnya haram. Kosmetik surgery haram, dosa besar.
Kerana kita redha dengan tua, redha dengan simptom-simptom, signal-signal penuaan ini. Apa orang kata apa? Rambut dah gugur, gigi dah berterabur, nasi dah jadi bubur. Tuan-tuan masih lagi nasi biasa, kira kuat lagi lah, hebat lah. Jadi ini adalah satu nikmat daripada Allah, agar kita gunakan untuk kita ingat apa yang kita akan bawa ke akhirat kelak. Kita tak nak jadi seperti mana ahli neraka ini yang menyesal. Yang paling sadis lagi tuan-tuan, Allah sebut dalam ayat 40 surah Al-A'raf. Bagaimana ayat ni selalu imam-imam Masjid Haram menangis kalau baca ayat 40. Cuma saya takut silap, saya rasa betul. Di mana ahli neraka melihat keadaan ahli syurga. Apabila melihat keadaan ahli syurga, saya sambil-sambil Google, takut salah. Kan tuan-tuan cek apa ustaz ni, tak jumpa pun kan. Ahli syurga diperlihatkan oleh ahli neraka. Maksudnya ahli neraka melihat bagaimana keadaan ahli-ahli syurga. Bukan 40, saya lupa dah. Tapi surah Al-A'raf. Apabila mereka melihat keadaan ahli syurga, mereka minta supaya Allah Ta'ala berikan mereka minuman, makanan dan apa-apa mimma razaqakumullah. Tapi setiap kali mereka minta, Allah akan kata, ahli syurga akan berkata, innallaha harramaha alal kafirin. Sesungguhnya Allah harramaha, Allah mengharamkan segala nikmat-nikmat tersebut kepada orang kafir. Ayat 50. Ayat 50 bukan 40. Wa nada ashabun nari ashabal jannah. Penduduk neraka memanggil penduduk syurga. Mungkin ayah dia, mungkin abang dia, mungkin kawan semasjid. Ustaz, boleh ke kawan semasjid dia pergi masjid sama-sama, seorang ke syurga, seorang ke neraka? Boleh. Seperti mana hadis yang panjang, hadis Sahih Muslim, Nabi sebut ulama, qari, dermawan, orang mati syahid, semuanya masuk neraka kerana niat mereka buat ibadah, kerana nakkan sesuatu supaya nampak baik, nampak alim, nampak warak, ada kedudukan di sisi masyarakat. Oleh itu kita semua kena jaga niat. Wa nada ashabuna, ini ayat yang sering kalau Imam Masjid Haram baca, biasanya dia akan menangis, tersangkut, bukan tak hafal tapi menangis. Wa nada ashabun nari ashabal jannah, penduduk neraka memanggil penduduk syurga, an afidhu alaina minal ma'i aw mimma razaqakumullah. Wahai ahli syurga, mungkin dipanggil, hai ayahku, hai adikku, hai suamiku, hai isteriku, afidhu alaina minal ma', berikan kami air, au mimma razaqakumullah, berikan kami rezeki-rezeki yang Allah telah berikan kepada kamu. Mereka sayu, mereka sakit, mereka dahaga. Tapi jawapan yang mengecewakan, jawapan yang menyedihkan, qalu innallaha harramaha 'alal kafirin. Sesungguhnya Allah mengharramahuma 'alal kafirin. Allah mengharamkan air, Allah mengharamkan rezeki, Allah mengharamkan makanan kepada orang-orang kafir. Ini kita tak nak situasi ini berlaku pada kita. Disiksa dalam neraka satu kesakitan. Bila diperlihatkan ahli syurga nikmatnya, sakit hati. Disiksa sakit fizikal, sakit badan. Tengok orang dapat nikmat, sakit hati. Sebab tu dalam syurga dia ada seksaan fizikal, dia ada seksaan mental. Seksaan mental, tengok dahlah kita dahaga, dapat air nanah,
dapat air panas. Tengok pula nikmat ahli syurga, sakit hati, sakit sangat. Kena pula jiran kita, kawan kita, office mate kita lagi sakit hati. Lagi-lagi pula di dunia kita sombong. Itulah korang tak nak beramal macam aku baik, syurga. Korang ni malas. Lagi sakit hati. Dulu sembang kemas, dulu sembang hebat, tapi rupanya dia dalam neraka, dan orang yang dia pelekeh tu dalam syurga. Jadi mudah-mudahan dengan sedikit peringatan ini akan memberi satu peringatan yang baik untuk kita, untuk saya dan tuan-tuan, untuk terus kita bersihkan hati. Tak cukup hanya beramal, bersihkan hati, hati khusyuk, hati ikhlas, dan kalau boleh kita sentiasa dalam keadaan menitis air mata dalam ibadah. Itulah kemuncak ibadah. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma salli Islam azal muslimin mujahidin fi Palestin. Allahumma ahrusna bi anika allati la tanam wa fil ladzi la yuram warhamna bi qudratika alaina fala tuhlina anta rajauna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma khtim lana bis khatimah la takhtim alaina ya Allah bis khatimah. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi